billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan zakirin, hamdan muwafiqan ni'amahu wa kafiyan mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halil 'uqdatam min lisanina yafqahu lana amma ba'du. Baik, alhamdulillah dapat kita berkumpul lagi sekali lagi untuk sesi yang ke-7 untuk sembang Jumaat yang terakhir untuk semester ini. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan solat berjemaah secara berjemaah. Kemudian kita alhamdulillah kita meraihkan juga hak saudara muslim kita yang lain, iaitu kita membacakan tahlil, menghadiahkan pahala bacaan tahlil, selawat dan juga doa-doa dalamnya kepada Profesor Abdul Wahab bin Jantan, seorang profesor UIA lah, kalau siapa yang tak maklum. InsyaAllah semua kat sini semua maklum. Dan kita bersyukur pada Allah masih lagi diberi nikmat keupayaan kita untuk hadir ke masjid pada hari ini. Kita muhasabah diri kita balik, bila kali terakhir kita datang ke masjid, bila kali terakhir kita berjemaah dalam masjid, dan juga bila kali terakhir kita bersyukur dengan keupayaan kita. Allah beri nikmat jaga, Allah beri nikmat kekuatan kaki, Allah beri nikmat kudrat untuk kita datang ke masjid pada hari Jumaat yang berkat untuk solat Jumaat, fardu Jumaat secara berjemaah. Banyak pahala dan nikmat yang tak terhitung kat situ. Kita mungkin ada setengah kita mungkin yang tak sedar, ataupun mungkin kita kena ingatkan supaya mereka tahu dan mereka sedar bahawa semuanya ni nikmat Allah. Jadi insyaAllah untuk sembang Jumaat pada kali ini kita akan buat sangat ringkas. Manangkan ada yang nak exam, ada yang dah mula nak exam mungkin hujung minggu ni, ada yang nak fokus dengan assignment, last minute kena bagi assignment, bertindan-tindan banyak assignment kena hantar, dan juga mungkin ada yang nak prepare untuk quiz dan sebagainya. InsyaAllah mungkin sekitar 5 ke 7 minit atau mungkin kurang lagi. InsyaAllah tajuk yang diberikan kepada saya bukanlah orang yang selayaknya untuk bercakap berkenaan tajuk ni, iaitu hamba ibadah versus hamba exam. Jadi bila saya mula-mula dapat tajuk ni pun, saya pun Allah blank, nak cakap pasal apa ni. Kalau kata bila dapat tajuk tu, bagi saya bukan seorang yang orang yang selayaknya untuk bercakap. Bila disebut berkenaan dengan hamba ibadah, masya-Allah, dibandingkan dengan diri, bila muhasabah balik diri saya sendiri pun ibadah sangat kurang. Mungkin anda daripada kita ni, kalau cukup beberapa orang sini ada wali Allah dekat sini ni, masya-Allah, sangat segarlah. Kalau kata takut-takut aib diri ni terhijab, terbuka, dan orang wali Allah tu nampak. Jadi apa-apa kalam yang keluar daripada mulut ni, kalau salah minta dia betulkan. Jangan kalau kata salah lepas ni, minta maklumkan dan beritahu kepada semua. Dan kalau kata salah bila saya berkata ni, minta dibetulkan. Jadi insyaAllah yang pertamanya berkenaan dengan hamba ibadah versus hamba exam. Dalam fatrah kita nak exam ni, bagi saya ini satu tajuk yang sangat sesuai lah untuk dibincangkan. Itu berkenaan dengan bagaimana fokus kita. Kalau kata saya nak pecahkan tajuk ni secara maksud yang bagi saya lagi senang saya nak bawah, adakah kita menjadi hamba hanya apabila kita beribadah, atau adakah kita menjadi hamba hanya bila nak sampai muzik azam? Yang maknanya bila kita katakan hamba ibadah ni, maknanya bila dalam keadaan kita bersolat, itulah kita jadi hamba. Itu kita akan bincangkan lepas ni berkenaan dengan apa itu ibadah, konsep ibadah sebagainya. Ataupun adakah kita hanya menjadi hamba apabila sampai waktu musim exam? Time itulah kita nak solat hajat, time itulah kita nak ambil berkat dengan guru-guru, dengan kawan-kawan, bermaaf-maafan, takut efek result exam tak boleh nak jawab, blank time dalam peperiksaan dan sebagainya. Ini insya-Allah pertamanya sukalah saya untuk mengulaskan berkenaan dengan konsep ibadah itu sendiri. Dan kalau kata difahami, insya-Allah kalau di hujung nanti kita akan nampak bagaimana ibadah itu satu benda yang sangat luas, sangat besar, dan exam itu insya-Allah akan termasuk juga dalam nilaian ibadah itu sendiri. Jadi ibadah saya kira semua boleh memahami, itu konsep kita mengabdikan diri untuk sebagai satu sifat kehambaan kita kepada Allah yang telah menjadikan kita. Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan, kata Allah SWT dalam Al-Quran, manusia, jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah ataupun menghambakan diri ataupun untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dalam ibadah itu ada dua pecahan dia yang kita perlu fahami secara umum dia. Yang pertama, ada ibadah umum dan juga ada ibadah khusus.
Itu rasanya semua boleh memahami. Sebab tajuk ni tajuk yang sangat basic. Perbincangan berkenaan dengan ibadah ni perbincangan yang sangat basic bagi saya lah. Iaitu ibadah khususnya ibadah yang ditetapkan dalam keadaan-keadaan tertentu, berkenaan dengan tata cara yang tertentu, perlakuan perkataan yang tertentu. Itu yang dikatakan ibadah khusus. Sebagai contoh solat, puasa dan sebagainya. Adapun ibadah umum ni sangat umum. Dia terbuka. Apa-apa saja yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga niat semata-mata untuk mendapat ganjaran, untuk menghambakan kepada Allah, insya-Allah akan ditulis sebagai ibadah. Jadi apa kaitannya hamba bila berkenaan dengan tajuk ni? Hamba bila kita beribadah, juga hamba sebagai bila kita nak menghadapi exam. Jadi bagi saya tak ada bezanya. Cumanya kita kena faham pengertian apabila kita disempitkan berkenaan dengan konsep pendidikan itu sendiri. Bagaimana exam oriented ni kita berkenaan dengan kita diserapkan ataupun diterapkan berkenaan dengan konsep exam tu. Maknanya perlu menghadapi exam untuk kita dinilai untuk sebagainya. Maknanya itu bukan satu benda ibadah. Itu sebagai satu benda keperluan duniawi untuk mencapai sijil, untuk mendapat penghargaan ataupun untuk mendapat serta-serta gelaran sebagainya. Mungkin ada setengah kita masih lagi beranggapan sebegitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita perlu faham konsep ibadah seperti yang saya dah sebutkan sangat luas. Kalau kita memahami berkenaan konsep ibadah ini, kita akan mengira exam itu pun sebagai satu ibadah. Kerana apa? Jika kita faham berkenaan konsep exam, saya tak nak ulas berkenaan dengan exam oriented ke berkenaan dengan practical oriented dan sebagainya. Exam ialah secara kasarnya satu medium yang digunakan untuk menilai tahap kemampuan seorang student setakat mana, selagi mana, sejauh mana dengan apa yang dipelajari dapat difahami dan juga diterjemahkan melalui kertas secara umumnya. Itu perasaan yang kita fahami. Jadi kalau kata kita faham di situ, kita berbalik kepada konsep titik pertemuan antara ibadah yang secara umum dan juga exam yang kita nak hadapi, iaitu berkenaan dengan ilmu. Ibadah kita nak amalkan, kita nak menjadikan satu benda itu sebagai ibadah, berbalik kepada ilmu, betul. Exam yang nak dinilai ialah berkenaan dengan ilmu yang kita dapati. Jadi berkenaan dengan ilmu, suka untuk saya kongsikan berkenaan syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, iaitu al-ilmu fi ju'in wa zullin wa mihnatin wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watan walau kana kasbul 'ilma ashala hirfatan lama kana zu jahlin 'ala al-ardi fi zaman. Al-ilmu fi ju'in, ilmu itu ada pada keadaan kita lapar, wa dhullin, dalam keadaan kita rendah diri, dalam keadaan rendah, dalam keadaan susah, wa mihnatin, dalam keadaan kita bersusah payah, wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watan, dan apabila keadaan kita berjauhan daripada ibu bapa kita, daripada ahli keluarga, wal watan, dan juga dari tempat asal kita. Jadi Imam Syafi'i ni sangat kena dengan keadaan kita sekarang. Kita belajar di UIA yang terletak di Kuantan, Pahang. Jadi dalam keadaan kita berlapar, ju'in, mungkin setengah daripada kita bila study sampai tak fokus langsung, tak tinggal langsung nak makan, nak pergi kafe, nak ajak kawan makan dan sebagainya, fokus tadi. Ilmu fi ju'in, ilmu itu pada waktu lapar sebab dah terlampau asyik sangat belajar. Wa dhullin, dalam keadaan rendah ataupun kesusahan. Wa dhullin wa mihnatin, dalam keadaan kerendahan hati, kerendahan diri. Wa dhullin ni terjemahkan dalam keadaan kita belajar ilmu tu bukan dengan kita mendabik dada. Menerima ilmu tu semata-mata itu sebagai satu maklumat yang kita dapat, dan kita merasakan apa yang kita ada lebih tinggi daripada apa yang kita dapat. Dan juga wa mihnatin, dalam keadaan kita bersusah payah, kita ke kelas naik motor dalam keadaan hujan, musim hujan sekarang ni, dengan keadaan mungkin ada orang yang sesama, demam, panas dan sebagainya. Wa bu'din 'anil aba, jauh daripada keluarga, kalau melainkan orang yang tinggal sekitar Pahang. So tak sesuai benda ni nak bincang kan. Tapi kalau kata kita yang jauh, ada yang daripada Sabah, Sarawak, mungkin ada yang daripada luar negara sekali, wa bu'din 'anil aba wal ahli wal watan, law kana kasbul ilmi, dan kalaulah ilmu itu sangat mudah diperolehi, ashala hirfatan, sangat mudah nak diperolehi, lama kana dzu jahlin, maka tidak akan wujud ataupun tidak akan adanya orang jahil alal ardi fi zaman, selama-lamanya atas muka bumi ni. Dan kalau kata ilmu itu satu benda yang mudah kita nak capai, kita nak ambil, mana Imam Syafi'i kata takkan ada orang yang jahil atas muka bumi. Semuanya akan ada orang yang berilmu, orang yang mempunyai kepandaian, kecerdikan. Tak ada orang jahil. Maknanya akan mudah mentadbir urusan dunia. Kita berkata apa-apa, orang akan menerima sebab orang faham. Orang sudah diberi kefahaman, orang sudah sampai satu tahap keilmuan yang mana mereka tidak memerlukan
kata apa, untuk diterangkan selanjutnya sebab mereka dah faham. Itu dikatakan ilmu sebenarnya, al-ilmu fi ju'in dan sebagainya. Kemudian bila berbicara berkenaan dengan ilmu, konklusinya kita akan nampak ni apa berkaitan dengan ibadah dan juga homework exam yang nak yang kita nak ambil daripada tajuk yang diberi. Dalam syair Imam Syafi'i juga dalam perenggan-perenggan yang seterusnya. Ya akhi, wahai saudaraku, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Tidak kita ambil ilmu itu ataupun tidak diperolehi ilmu itu melainkan dengan 6 perkara. 6 perkara. Ya akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Anda tak ingat dia ada rangkap sebelum tu. Lepas tu yang utamanya yang 6 ni yang nak sebutkan ialah zakain. Itu yang pertama, iaitu kecerdikan, kepandaian. Maknanya ilmu ini kita akan diperolehi dengan kecerdikan. Bukan maknanya kecerdikan ni kita pelaudat ilmu tu, tapi macam mana kita menerima ilmu itu. Adakah kita mengira satu benda itu sebagai satu manfaat, ataupun kita mengira satu benda itu sebagai satu benda yang tak ada apa-apa, tak dinilai kepada kita. Wahirsin. Hirsin ni apa? Haris. Apa dia? Entah nak lagi. Ada hirsin anak tu. Kalau tu Masya-Allah. Hirsin rasa nak ambil benda tu dengan yalah. Janganlah kata bersungguh-sungguh, memang ada rasa untuk nak pada ilmu tu. Kemudian wajtihadin, dalam keadaan kita bersungguh-sungguh. Itu kita mengambil ilmu dengan keadaan kita bersungguh-sungguh. Tak ada kita dalam keadaan senang lenang. Sama juga kita balik pada apa yang disebut tadi, ilmu fi ju'in, wa dhullin wa mihnatin wa bu'dan 'anil aba wal ahli wal watan. Kemudian itu yang ketiga. Dan wa bulghatin. Bulghah ni ialah dengan harta benda yang kita mengorbankan duit. Kalau kita tengok orang zaman dulu macam mana mencari ilmu, kena berjalan jauh. Kena dengan selai sepinggang ataupun dengan sedikit bekalan pergi berjumpa dengan guru. Tinggal pula di tempat mencari tempat berteduh sendiri dan sebagainya. Dengan mencari makanan sendiri dengan makanan yang seadanya. Bulghatin dengan kena keluarkan perbelanjaan. Bulghatin keempat wasuhbati ustazin, dan juga duduk lama, duduk rapat atau duduk dekat dengan orang yang berilmu ataupun kalau kata nak terjemah dari ustaz, orang yang ada ilmu, orang yang ada kefahaman. Watul zamanin, yang keenam, iaitu dengan jangka masa yang lama. Kecerdikan, zakain, wahirsin, kita ada kemahuan untuk ke arah situ. Wajtihadan, kita bersungguh-sungguh pula. Kemudian wabulghatin, dengan kita mengorbankan harta kita. Wasuhbati istazin, dan kita bersahabat dengan ataupun kita mengambil ilmu tu daripada orang yang berautoriti yang sepatutnya. Tu li zamanin, dan jangka masa yang lama. Itu nilai ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau kata kita faham berkenaan betapa tingginya ilmu yang kita nak, kita akan tidak mudah untuk mengabaikan aspek ibadah dan juga berkenaan dengan exam itu sendiri. Jadi tak timbul berkenaan dengan kita menjadi hamba hanya apabila kita nak buat satu ibadah yang khusus, solat dan sebagainya. Tapi kita hamba dalam menjadikan segala benda apa kita lakukan itulah sebagai satu ibadah. Termasuklah exam yang kita nak hadapi. Kerana apa? Kita memahami nilai ilmu itu bukan semata-mata untuk dapat diri kita, dan kita beriktikad exam tu bukan segala-galanya. Tapi dengan exam tu, wasilah exam tu akan menguji sejauh mana kita faham, sejauh mana kita memahami ilmu itu, sejauh mana kita menerima ilmu itu, dan sejauh mana kita nak bahkan mempraktikkan ilmu itu. Kalau ikut dalam pengajian pondok, dalam pengajian tradisi yang panggil, pengajian tradisi ataupun kaedah ilmuan yang tradisi, kalau kata saya nak quote, ada istilah exam, tapi bukanlah exam macam mana yang kita duduk sekarang dengan kertas, duduk atas meja, tulis pen dan sebagainya. Dalam tingkatan untuk kita belajar dalam pengajian tradisi, yang pertamanya perlu ada unsur ilmu, iaitu ilmu yang dipelajari. Kemudian ada unsur ta'lim, iaitu dia ada presentation dia. Macam kita bila kita dah belajar, kena buat presentation, kena buat assignment, kena present depan sahabat dan lecturer dan sebagainya. Kemudian masuk kepada unsur yang ketiga, iaitu suluk, iaitu memencilkan diri. Kalau kata kita ni lepas kita dah pergi kelas, kita dah present apa, kita suluk ni maknanya kita fokus pada ilmu yang kita ada tu, kita study sungguh-sungguh, kita memahami, kita ambil ibrah atau keberkatan ataupun hasil apa yang kita dapat dari ilmu tu. Kemudian barulah yang sampai yang ke akhir, iaitu dakwah. Unsur yang keempat, iaitu dakwah, kita keluar, kita menyebarkan. Ilmu ni tak ada makna kalau kata hanya dapat pada diri kita saja. Satu benda yang sangat rugi apabila kita memperoleh ilmu tapi manfaatnya hanya untuk diri kita saja.
Sedangkan ilmu itu bila kita sampai kepada orang lain, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kita balik ke rumah, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada ahli masyarakat kita, insya-Allah Allah akan menambahkan lagi keberkatan pada ilmu, dan kita akan bertambah-tambah lagi menerima ilmu. Sama ada secara kita sedar atau tidak sedar, sama ada kita ambil secara direct ilmu itu ataupun secara indirect. Baik, pasal apa tadi? Lari poin dia. Okey, 4 unsur tadi berkenaan dengan ilmu, dakwah kita sebarkan. Sama juga macam kita bila kita aplikasi dalam keadaan kita belajar di universiti ni. Lepas kita dah belajar, kita present dekat lecturer supaya lecturer check balik kefahaman kita, kemudian kita memencilkan diri untuk kita fokus tadi. Kemudian kita lepas grad kita akan terjemahkannya dalam keadaan grad kerja kita, dengan keadaan kita bekerja. Lepas ni kita akan ada yang akan menjadi doktor, ada yang akan menjadi dentist di sini, ada akan menjadi ahli matematik, falsafah matematik, ada akan jadi ahli saintis dan lain-lain lagi banyak lagi. Yang ada akan jadi ahli jururawatan menjaga khidmat kesihatan manusia dan sebagainya. Benda tu maknanya terjemahkan. Jadi kata apa, jangan bezakan berkenaan dengan sistem tertentu dengan macam mana kata apa, dia katakan exam ni adalah satu benda yang tak perlu, exam ni satu benda yang bid'ah. Exam ni tidak. Kalau kita faham berkenaan dengan betapa pentingnya ilmu dan kita dah faham exam ni adalah untuk menilai sejauh mana kefahaman penerimaan kita berkenaan ilmu tu, insya-Allah kita akan kata maknanya tak timbullah persoalan berkenaan dengan kita menjadi hamba hanya bila fokus pada ibadah khusus, ataupun kita menjadi hamba bila kita semata-mata menghadapi final exam, ataupun nak bukan lebih besar lagi, kita menjadi hamba hanya apabila kita menghadapi kesusahan. Hanya apabila kita menghadapi keresahan, tak tenang jiwa. Tak tenang jiwa baru kita nak kembali kepada Islam, baru nak tengok Al-Quran, baru kita nak baca doa, baru kita nak bermunajat kepada Allah SWT. Jadi mungkin itu saja daripada saya yang sangat kurang ilmunya, yang masih lagi belajar, yang mungkin ada daripada kalangan kita ni yang duduk sini mungkin lagi tinggi ilmunya. Jadi minta kalau kata salah minta diperbetulkan, dan tak akhirnya ada diminta oleh penganjur untuk dikongsikan tips-tips berkenaan dengan untuk menghadapi exam. Masya-Allah. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saya bukanlah orang yang selayaknya sebenarnya nak bagi tahu berkenaan dengan tips exam. Saya bukanlah student yang cemerlang. Saya bukanlah student yang setiap semester dapat 4 flat. Nak sampai 3.5 pun susah. Jadi insya-Allah setakat mana apa yang saya tahu dan juga yang telah diajarkan oleh guru-guru saya dan juga apa dikongsi oleh sahabat-sahabat, insya-Allah kita sama-sama berkongsi. Jadi tips exam ni kalau kata kita nak menghadapi secara umumnya, kita nak menghadapi apa-apalah, yang pertamanya kita kena bersihkan diri dulu. Itu paling penting lah, bersihkan diri. Kemudian yang kedua, kita kena betulkan niat. Jadi insya-Allah lepas apa yang kita dah kongsikan ni, saya rasa masing-masing faham niat berkenaan dengan exam ni. Jadi kita kena buang jauh-jauh niat berkenaan dengan exam ni semata-mata nak dapat A. Niat nak exam ni semata-mata nak kejar pointer. Niat nak exam ni semata-mata kita lepas ni nak grab dengan pointer dan juga markah yang tinggi supaya kita boleh kerja yang besar, pegang jawatan yang besar, memperoleh duit. Kemudian dengan duit tu kita membina keluarga, membanyakkan lagi harta, kemudian nak buat apa? Mati macam tu saja. Jangan ada niat macam tu. Sebab apa, kalau kata niat kita betul menghadapi exam, untuk menguji sejauh mana kefahaman kita dan moga ilmu apa yang kita dapat tu faham dan diamalkan, insya-Allah tak ada masalah untuk kita dapat exam. Tak ada kita stres-stres nak study sampai malam, baca 2-3 muka, kena patah balik ke depan, baca 2-3 muka, patah balik ke depan, tertinggal poin dan sebagainya. Kemudian secara umumnya yang lain, kebanyakan doa. Seperti yang khutbah lah sebut tadi, doa ni antara wasilah yang paling dekat kita dengan Allah SWT. Dan doa ni banyaklah tingkatan dia. Ada doa yang khusus, bacaan yang tertentu, ada doa yang umum dan juga doa yang tidak terikat dengan apa-apa sekalipun. Tingkatan doa pula ada banyaklah. Ada doa yang daripada Al-Quran sendiri, direct daripada Al-Quran. Juga doa daripada hadis-hadis Nabi, dan ada doa daripada para awliya, wali Allah, para ulama yang telah susun. Sangat cantik doa-doa. Ataupun doa daripada bahasa kita sendiri. Mungkin kita ni tak mahir bahasa Arab, ataupun kita mungkin tak mampu nak menghafal doa-doa yang panjang. Cukup dengan bahasa Melayu kita. Ya Allah Tuhanku, pemudahkanlah exam aku. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku keberkatan hari ini. Benda-benda yang mudah, sangat mudah. Itu konsep doa. Jangan sempitkan doa ni kena bahasa Arab, kena kata apa, kena ikut keadaan-keadaan tentu, kena ambil kata bacaan-bacaan itu dan sebagainya. Itu tak. Tapi kalau kata kita mampu dan kita tahu, itu lebih baik. Itu berkenaan doa. Yang ketiga, jangan tinggal berkenaan benda-benda wajib, berkenaan solat. Itu kata apa, kalau boleh kita tambah lagi dengan puasa, elakkan daripada melakukan kata apa, maksiat. Sebab apa, dalam syair Imam Syafi'i juga disebutkan
Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya. Syakawtu waqi'in su'a hifzi fa arsyadani an tarkal ilmi wa akhbirni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya Imam Syafi'i telah pergi kepada gurunya Waqi'in, Imam Waqi'in, dan juga mengadukan berkenaan betapa buruknya hafazan dia. Kita ni dah study kita tengok tak hafal juga. Kita dah lupa dengan orang bincang pun tak boleh juga nak ingat apa yang kita dah belajar tu. Lepas tu fa arsyadani antara kal ma'asi, dan juga dia Imam Waqi'in mengajar kepada Imam Syafi'i untuk tinggalkan perkara maksiat. Kerana apa? Wa akhbirni bi anna al-ilma nurun, kerana ilmu itu adalah satu cahaya. Baik secara kita faham secara maknawi, cahaya yang kita nampak, ataupun secara hakiki. Terpanjanglah perbahasan dia. Wa nurullahi yuhda li'asi, dan sesungguhnya cahaya itu ataupun daripada ilmu itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi insya-Allah kita menghindarkan daripada perkara-perkara yang buruk. Itu secara umum dia. Adapun kata tips-tips yang khusus lagi, mungkin antum lebih tahulah, buat group discussion lah, nak buat presentation, nak buat kaji balik soalan-soalan yang lepas sebagainya. Dan juga suka saya untuk berkongsikan di sini. Mungkin dah terlambat, sepatutnya benda ni dikongsikan di awal SEM. Alhamdulillah saya mendapat ijazah secara khusus daripada Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus berkenaan dengan macam mana kita nak sebagai seorang yang seorang pelajar lah, amalan yang baik untuk seorang pelajar diamalkan, iaitu sebelum kita keluar untuk pergi ke kelas ataupun mungkin lepas ni untuk kita keluar study dan sebagainya, insyaAllah macam tu dah, mulakan bersihkan diri, bersihkan hati, mulakan dengan yang baik. Cumanya apa yang amalan khusus diajarkan adalah berkenaan baca suratul A'la daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-7. Bismi rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Apabila sampai ayat yang ke-7 ini, maka angkat tangan dan letakkan di atas kepala, dan kita baca ulang sebanyak 7 kali. Ini amalan yang khusus yang diajarkan oleh Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, dan diajarkanlah kepada saya, dan saya pun menyebarkan untuk kita sama-sama amalkan, ambil keberkatan daripada amalan para ulama ni. Dan kalau kata kita tengok daripada terjemahan ayat tadi, sanuqri'uka fala tansa, dan apa yang kita akan baca kat ini, ya Allah, minta kepada Allah janganlah kita lupa. Bukan setakat lupa semata-mata untuk kita exam, tapi biar kita jangan lupa supaya kita boleh dapat barakah dia, kita boleh amalkan pula untuk lepas-lepas ni. Jadi wallahu ta'ala alam, sekadar itu saja daripada diri saya yang sangat kurang ilmu, sangat lemah dalam nak menterjemahkan dalam kata-kata. Saya bukanlah seorang yang mahir untuk memberi kefahaman kepada orang, tapi dengan diamanahkan oleh pihak penganjur untuk memberi sedikit perkongsian, bukanlah untuk mengajar, untuk memberi perkongsian sekadar apa yang saya tahu. Jadi insyaAllah semoga kita semua mendapat bahagian barakah, inayah dan juga ibrah daripada perkumpulan kita pada hari Jumaat yang mulia ini, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu juga datang daripadanya, tapi disandarkan ke atas diri yang hina, yang fakir, lagi pembuat maksiat ini. Jadi Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran as-sabir, alhamdulillah hamdan wafi ni'mal mukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا متابعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اولا واخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعباده وعملا صالحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.